Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada hari ini untuk sesi pembelajaran PDPR bagi tahun 2021. Pada hari ini merupakan kali yang pertama kita melakukan PDPR secara online menerusi rakaman video untuk subjek akhlak. Pada tahun ini Ustaz akan mengajar subjek akhlak untuk tahun 5. Okey, subjek akhlak untuk tahun 5. Jadi Ustaz harapkan semua murid-murid telah bersedia dengan buku teks masing-masing, buku tulis dan alat tulis. Okey, supaya apa-apa nota yang perlu dicatat dapat dicatatkan. Baik, InsyaAllah sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita sama-sama membaca doa sebelum memulakan sesi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Untuk tajuk yang pertama bagi subjek akhlak kita adalah adab berjual beli. Ya, adab berjual beli. Okey, semua orang memerlukan berjual beli. Semua orang perlu membeli dan semua orang bekerja, ada yang sebagai penjual. Jadi dalam kehidupan kita perlu adanya proses jual beli supaya tiada rompakan, tiada kecurian dan sebagainya. Jadi ketika kita berjual beli atau berniaga atau membeli barang, ada adab-adabnya yang perlu kita ikut. Tak bolehlah terus ambil barang terus balik. Okey, tak bolehlah macam tu. Kita mesti ambil barang dahulu, letak di kaunter. Okey, kemudian kira dulu. Okey, kemudian buat pembayaran. Kemudian baru balik. Okey. Jadi di dalam perniagaan, di dalam berjual beli juga ada adab-adab yang perlu diikut. Okey. Baik. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dulu. Jual beli ini apa? Okey. Pengertian jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Itu adalah pengertian jual beli. Okey, maksud dia jual beli ni adalah satu akad tukar menukar. Okey, orang tu ambil barang, okey, kemudian kita mendapat barang. Okey, tukar menukar barangan atau perkhidmatan. Okey, barangan ni barang lah. Okey, buku, baju, okey, makanan, okey, dan sebagainya. Okey. Yang kedua, perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni apa yang kita buat untuk orang tu. Okey. Seperti apa? Betulkan kereta, betulkan aircon, okey, jahit baju, okey, minta nasihat doktor, itu semua perkhidmatan. Okey, dan perkhidmatan dan barangan itu perlu dibayar dengan wang untuk kita mendapatkannya. Okey, wang apa? Wang duit lah. Duit duit. Secara redha. Kita bayar duit tu secara redha. Kita yang nak bayar.
Okey, tak ada paksaan daripada mana-mana pihak. Kita redha. Memang kita nak beli buku, jadi kita kena bayarlah. Okey, kita nak minta nasihat doktor, jadi kita kena bayarlah. Okey, kita nak minta orang betulkan kereta kita atau betulkan basikal kita bayarlah dekat mekanik tu. Okey. Jadi kita bayar secara redha, secara sukarela. Okey, antara pembeli dan penjual. Kita sebagai apa? Contohnya kita sebagai pembeli dan orang tersebut sebagai penjual. Okey. Penjual tu meniaga makanan. Kita membeli makanan dengan dia. Takkan kita tak nak bayar? Kita mesti nak bayar. Baru kita boleh makan. Okey, jadi kita bayar duit dekat dia dan kita pilih makanan yang kita nak. Okey, dan kita ambil. Okey, dan kita bayar tu secara redha. Bagi tujuan pemilikan kekal. Okey, maksudnya kita dapatkan perkhidmatan tu, kita dapatkan barangan tu untuk jadi milik kita. Okey? Contohnya kita beli baju. Kita beli baju kat kedai baju. Kan? Memang kita sukalah dengan baju tu. Jadi sebelum kita nak baju tu, kita kena beli dulu. Tak boleh ambil. Pergi kedai baju, main ambil. Main sarong aja. Mana boleh? Mesti ambil, pergi ke kaunter, buat pembayaran, baru boleh pakai, baru boleh jadi milik kita. Okey? Jadi kalau kita tak bayar, kita ambil saja, itu dah jadi satu kecurian. Kita boleh didakwa. Jadi kalau kita nak sesuatu barang yang kita suka, kita mestilah membelinya. Okey? Kita mestilah membelinya. Atau perkhidmatan, kalau kita nakkan perkhidmatan, apa dia? Perkhidmatan basuh kereta, kita nak suruh orang basuh kereta kita kena bayar orang tersebut. Kenapa kena bayar dekat orang tu? Yelah, kita guna tenaga dia. Kita suruh dia basuh kereta, takkan free je. Mestilah kena bayar. Kesian kat dia. Basuh kereta kita, basuh motor kita, basuh basikal kita, penat-penat. Lepas tu kita tak nak bayar. Kesian kat dia, penat nak makan apa. Okey. Jadi jual beli ni ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang, dengan duit secara redha, secara sukarela antara pembeli atau penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Bagi tujuan untuk kita dapatkan barangan tu secara milik kita lah. Untuk jadi milik kita. Okey? Baik, itu pengertian jual beli. Seterusnya, adab berjual beli. Okey, adab berjual beli ada 9. Ada 9. Okey, baik. Adab berjual beli. Pertama, niat berjual beli kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Yang keempat, mengutamakan pelanggan. Yang kelima, tidak ada unsur penipuan. Yang keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Yang ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Yang ke-8, menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang ke-9, jujur. Okey? Ada 9. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama, niat berjual beli kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita melakukan aktiviti jual beli. Okey, ataupun muamalat. Okey. Kita melakukan aktiviti jual beli, niatnya kerana Allah taala. Okey. Kenapa kita jual satu barang tu? Untuk apa? Kenapa kita beli sesuatu barang tu? Untuk apa? Yang pertama, niat yang paling utama adalah kerana Allah Ta'ala. Okey? Sebab kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat bukan kerana Allah Ta'ala, maka akan terjadilah sesuatu yang tidak diingini. Kemalangan, okey, kerosakan,
Okey, penipuan dan sebagainya yang kita tak nak benda tu terjadi pada diri kita. Jadi oleh kerana itu, kita niat yang pertama kena niat kerana Allah Ta'ala. Okey, kita jual apa? Kita jual baju, kita jual makanan, kita menjual barangan, okey, apa-apa saja niat kerana Allah Ta'ala. Sama juga dengan pembeli, membeli sesuatu kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita beli pakaian? Contoh, kenapa kita beli baju sekolah? Tujuannya untuk pergi ke sekolah. Buat apa pergi ke sekolah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu siapa yang suruh? Allah yang suruh. Okey, Nabi yang suruh. Jadi niat kerana Allah Ta'ala. Okey. Ataupun awak beli baju t-shirt. Okey, baju t-shirt. Kenapa awak beli baju t-shirt tu? Okey. Kerana apa? Kerana cantik. Kerana cantik tak ada masalah. Okey, yang penting menutup aurat. Boleh bawa solat. Okey, boleh bawa ke mana-mana. Okey. Kerana apa yang kita pakai, apa yang kita ada dekat dunia ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita beli baju tu? Okey, kenapa kita beli pakaian yang tidak menutup aurat? Hukum memakai pakaian yang tidak menutup aurat adalah haram. Allah tidak suka. Jadi kenapa kita beli? Okey, niat kita tadi tu. Mungkin niat sebab nak menunjuk-nunjuk. Okey. Kalau kita memakai pakaian yang menutup aurat, niat kita apa? Ialah niat kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau tak tutup aurat, Allah marah, dapat dosa. Okey. Jadi yang pertama sekali sebelum kita melakukan aktiviti jual beli, tak kiralah sebagai penjual atau sebagai pembeli, mestilah niat kerana Allah Ta'ala. Okey. Tu. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mulakan sesuatu pekerjaan dengan Bismillah. Okey. Kita menjual sesuatu sebagai peniaga. Sebelum kita buka kedai, kita nak keluar rumah, sebelum kita nak berniaga, baca Bismillah. Okey, kita nak memulakan perniagaan, kita baca Bismillah. Supaya apa? Supaya tiada perkara yang tak elok lah berlaku. Supaya hari tu jualan kita, insya-Allah kalau ada rezeki, boleh menjadi keuntungan untuk diri kita. Okey. Pembeli pun sama juga. Sebelum membeli sesuatu barang, baca dulu Bismillah. Okey, tak adalah kena tipu. Okey. Tak adalah kena tipu. Baca Bismillah. Sebelum beli apa? Beli telefon. Telefon bimbit. Kan sekarang ni orang semua ramai yang beli telefon bimbit. Okey, untuk apa? Untuk PDPR online. Okey. Jadi semua orang beli telefon bimbit. Jadi kena berhati-hatilah. Kadang ada peniaga telefon bimbit ni mengambil kesempatan. Mereka menjual barangan yang tidak berkualiti dengan harga yang murah. Jadi kita pun, harga murah. Belilah harga murah kan. Tapi realitinya benda tu tak elok. Guna 2-3 hari dah rosak. Jadi sebelum beli tu, baca Bismillah. Okey. Baca dalam hati. Jangan pula awak baca kuat-kuat. Nampak telefon kat kedai telefon, Bismillahirrahmanirrahim. Dah kenapa nanti orang tu cakap budak ni baca Bismillah. Kalau orang Islam, orang Melayu, tak apa, dia faham. Kalau maunya orang Cina, orang India yang bukan beragama Islam, okey, dia tak tahu, dia tak faham. Nanti dia pelik pula. Jadi baca dalam hati tak apa. Ataupun sebelum pergi ke kedai tu, sebelum masuk kedai tu, baca Bismillah. Supaya orang tu tak ada niat nak menipu kita. Sebagai pembeli lah. Sebagai pembeli, kena baca Bismillah. Sebab apa? Sebab supaya kita dapat beli barang yang elok lah, ataupun tidak ditipu. Okey, jadi baca Bismillah. Okey, mulakan sesuatu mesti membaca Bismillah. Okey, tak kiralah kita penjual atau kita pembeli, mesti baca Bismillah dahulu. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Okey, kita sebagai penjual. Okey, kita sebagai peniaga.
orang datang kedai kita, okey, nak dapatkan perkhidmatan kita, okey, nak dapatkan barangan yang kita nak, okey. Okey. Baik, jadi bila pelanggan datang, layanlah dengan mesra. Okey. Kalau pelanggan tu tanya, okey, encik, ini harga berapa? Jawablah elok-elok. Okey, ini harganya sekian sekian sekian. Okey. Layan dengan baik. Jangan layan macam nak menggatal pula, bukan. Layan elok-elok lah. Layan elok-elok. Maksudnya sopan, guna bahasa yang elok. Okey. Apa yang pelanggan tu tanya, kita jawab elok-elok. Apa yang kalau dia tanya soalan yang kita tak boleh jawab, kita jawab je. Cakap dengan dia, kita tak tahu. Jangan tipu pula. Kita tak tahu, lepas tu kita jawab. Itu dah kira menipu. Okey. Jadi memberi layanan mesra kepada pelanggan supaya pelanggan ni akan datang lagi kedai kita. Macam orang jual makanan kan, kedai makan. Kalau orang jual kedai makan tu, mesti dia tanya, nak makan apa ya encik? Okey, nak minum apa ya? Ada dia cakap, oi, kau nak makan apa? Nak minum apa? Ada dia cakap macam tu? Tak ada. Dia mesti cakap elok-elok. Awak pula bila dia cakap macam tu, jangan pula nak terkejut. Okey. Jadi kena guna bahasa yang sopan, kena layan dengan baik. Okey. Kalau kita melayan pelanggan dengan cara yang tidak baik, jadi dia takkan datang kedai kita ni dah. Dia takkan datang dah. Sebab apa? Sebab kita layan dia tak elok, kita layan dia tak baik. Tapi kalau kita layan dia elok-elok, kita berikan perkhidmatan dan kita berikan barangan yang dia nak dengan kualiti yang ada, dengan kualiti yang baik, insya-Allah dia akan datang lagi kedai kita. Jadi layan pelanggan dengan mesra dan baik. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat mengutamakan pelanggan. Utamakan pelanggan dahulu. Okey, apa yang pelanggan nak, kita bagi. Okey. Okey, kita bagi. Okey. Jangan kita nak ikut kehendak kita. Kita penjual takkan nak ikut kehendak kita je. Mereka pembeli, kena utamakan mereka. Apa yang mereka minta, kita kena sediakan. Tapi kalau benda tu tak ada, jangan pula kita nak paksa diri. Okey, kalau tak ada, kita cakap je tak ada. Okey. Kalau benda tu memang ada, kita bagi. Okey, kita utamakan pelanggan. Okey. Dan jangan kita biarkan pelanggan tu contohlah pelanggan tu masuk kedai kita. Okey, lepas tu kita ada ramai pelanggan. Bila ramai pelanggan, dia jadi susah nak ingat mana satu yang kita dah layan, mana satu yang kita belum layan. Okey, jadi kita layan satu-satu. Kita tanya apa yang mereka nak, okey, apa yang mereka perlukan. Okey, jangan pula bila pelanggan datang kita biar je dia, kita buat tak tahu aje. Itu tak elok lah sebagai seorang peniaga. Okey, kita janganlah macam tu. Sebab bila pelanggan tu datang, dia datang nak memberi rezeki pada kita. Okey, Allah jentik dekat hati dia supaya dia datang ke kedai kita, sebab Allah nak beri rezeki pada kita. Okey, untuk dia beli barang tu. Jadi kita kena utamakan pelanggan. Okey, apa yang pelanggan nak, apa yang pelanggan inginkan, kita bagi dengan sebaiknya. Okey, macam tu. Baik, yang kelima, tidak ada unsur penipuan. Macam Ustaz cakap tadi, jangan nak menipu. Okey, menipu dalam timbangan, menipu dalam sukatan, menipu dalam harga, okey, menipu dalam kualiti barangan, okey. Jadi jangan menipu. Okey. Kalau kita jual barang tu tak elok, orang tu pegang, orang tu nak beli, kita kena jujur, kita kena cakap dengan dia, encik, barang ni tak elok, tak boleh beli, tukar dengan barang lain. Kita bagi tahulah. Jangan pula kita nampak dia dah pegang barang tu, kita biar je, biar dia beli. Sebab apa? Sebab kita nak habiskan stok. Tak boleh lah macam tu. Okey, kita kena jual barangan yang elok. Okey. Lagi satu, menipu dalam harga. Tu lagi inilah tak elok lah. Okey.
Orang yang suka menipu dalam harga ni macam mana? Okey. Dekat kedai dia tulis harga lain. Okey, bila dah bayar dia letak harga lain. Okey, bila ditanya, oh tu dah lama dah tersilap. Tak boleh lah macam tu. Okey, kena jujur. Okey, tidak ada unsur penipuan ataupun macam perkhidmatan. Kita cakap dekat orang tu, oh saya ada memberikan perkhidmatan membuat rumah. Okey, cik bayar 20,000 dekat saya, nanti saya siapkan rumah cik. Macam tu. Tapi bila kita bayar 20,000 dia tak siapkan. Bila kita tanya kenapa, oh macam-macam alasan diberikan. Okey. Jadi tak naklah macam tu. Okey, itu pun dikira menipu juga tu namanya. Kita dah cakap dengan orang tu tapi kita tak buat. Okey, jadi janganlah macam tu. Okey. Jadi yang kelima, tiada unsur penipuan. Yang keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Sabarlah. Okey, apa yang dia nak kita layankan aja. Kalau kita kena marah ke, kalau kita kena kutuk ke apa ke, kita sabar je lah. Kita dah beri yang terbaik. Kalau dia nak komen ke apa ke, itu hak dia. Okey, kita boleh baiki di masa akan datang. Apa yang dia nak ni, dia nak itu, dia nak ini, dia nak macam tu, dia nak macam ni, sabar je lah. Dia nak nasi goreng ada sayur, tak ada sayur, nak letak ayam lah, apalah apa semua, ikut je lah. Okey, sabar dengan ragam pelanggan. Sebab manusia ni macam-macam ragamnya, perangainya macam-macam. Nak itulah, nak inilah. Okey, tak boleh itulah, tak boleh inilah. Jadi sebagai peniaga atau sebagai penjual, kita kena sabar. Okey, dengan ragam perangai pelanggan. Okey. Yang ketujuh, menggunakan kebersihan, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Okey, lebih-lebih lagi kebersihan ni kedai makan lah. Kalau kualiti ni daripada segi barangan. Okey, jadi kalau kita ni peniaga yang menjual makanan, pastikan kedai kita bersih, pastikan sayur-sayuran, lauk-lauk yang kita masak tu bersih, kita basuh, pinggan kita basuh dengan bersih, tandas kita cuci. Itu yang paling penting. Tandas, nak tahu orang tu pembersih atau tidak, tengok tandas rumahnya. Kalau tandas rumahnya bersih, insya-Allah dia jaga kebersihan lah tu. Kalau nak tengok kedai tu bersih atau tidak, tengok tandasnya. Okey, kalau tandasnya bersih, insya-Allah makanan dan semuanya adalah bersih. Okey, jadi utamakan kebersihan. Sebab apa? Yalah, kalau makanan kan, kita makan benda-benda yang kotor, kita akan sakit. Okey, kita akan sakit. Kita lagi-lagi zaman sekarang, masa sekarang ni tengah musim Covid. Kita pun tak boleh nak keluar. Kita pun kena PKP. Sekolah pun tutup apa semua. Sebab apa? Salah satu sebabnya tidak menjaga kebersihan. Jadi kena jaga kebersihan. Basuh tangan sebelum makan, baca doa. Itu kita lah. Cara kita sebagai pembeli. Tapi cara sebagai peniaga ni, kenalah jaga daripada segi tempat yang kita sediakan tu untuk makan. Okey, kalau makan di kedai lah. Tapi masa sekarang ni tak boleh makan di kedai, makan di rumah. Beli bungkus, lepas tu makan kat rumah. Tapi walaupun macam tu, kita sebagai peniaga makanan kena pastikan makanan yang kita masak adalah bersih. Basuh dulu ayam, basuh dulu ikan, basuh dulu sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, air yang kita gunakan tu, kuali yang kita gunakan tu, pastikan bersih. Kita basuh dulu baru guna, supaya orang yang membeli makanan di kedai kita akan sihat. Kita juga dapat pahala. Okey, bila dia sihat, dia dapat buat ibadah kepada Allah, dia dapat melakukan aktiviti yang berfaedah, hasil daripada makanan yang kita masak. Okey, macam tu. Baik, dan kualiti, mengutamakan kualiti. Okey, macam telefon bimbit. Okey, kita utamakan kualiti. Kita jual barang-barang yang elok. Okey, kalau benda telefon tu dah rosak, kita janganlah jual. Okey, kalau kita nak jual pun, kita betulkan dulu sampai elok, baru jual. Okey, macam kasut.
Okey, pastikan kasut yang kita jual tu kasut yang berkualiti, tahan lasak, tahan lama, berbaloi dengan harga yang pelanggan beli. Kalau kualiti tak bagus tapi harga mahal, rugi dekat pelanggan, rugi dekat orang yang beli. Kita lah yang untung, peniaga. Tapi tak elok macam tu dia kira penipuan. Kan tak boleh ada unsur penipuan tadi kan. Jadi kita kena menjaga kualiti barang yang kita jual. Okey, itu yang ke-7. Yang ke-8, menggunakan bahasa yang sopan. Ni sama tadi dengan memberi layanan mesra kepada pelanggan. Kita menggunakan bahasa yang baik. Kita menggunakan bahasa yang sopan. Okey. Tanya, encik nak makan apa? Apa yang boleh saya bantu? Okey. Apa masalah encik? Boleh saya tolong? Gunakan bahasa yang sopan. Jangan guna bahasa kasar pula. Ya encik, nak apa encik? Orang tu datang, kita cakap macam tu pula. Ya encik, nak beli apa encik? Okey. Guna bahasa yang elok. Okey. Janganlah kita guna bahasa yang tak elok. Kan? Contoh, kita pergi kedai emas. Okey. Orang tu saja je nak masuk kedai kita, nak tengok emas yang kita jual. Dia tak nak beli pun, dia nak tengok aje. Dia nak survey, dia nak tengok. Okey. Bila dia tak beli, janganlah kita marah-marah dia. Ui, apalah orang ni masuk kedai aku tapi tak beli. Baik tak payah masuk. Jangan cakap macam tu. Okey. Bila dia masuk, layan aja. Guna, ya encik, apa boleh saya bantu? Okey. Nak beli apa yang encik perlukan. Layan dia. Gunakan bahasa yang baik. Kalau dia tak beli pun tak apa. Cakaplah terima kasih, datang lagi. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan bahasa yang tidak sopan, yang pertama, dia boleh mencetuskan pergaduhan. Nampak? Kita gunakan bahasa yang kasar. Kan? Boleh mencetuskan pergaduhan. Elok-elok orang tu nak beli barang, dah bergaduh dekat situ. Okey? Jadi kena guna bahasa yang baik lah. Bahasa yang sopan, bahasa yang elok, ayat yang baik, bukan ayat-ayat yang kasar, bahasa yang kasar. Sebagai seorang pembeli atau penjual, tak boleh sebenarnya gunakan bahasa kasar. Tak kisahlah awak berniaga ke, awak beli barang ke, awak tak boleh guna bahasa yang kasar. Kena guna bahasa yang elok. Gunakan bahasa yang elok. Okey? Supaya aktiviti jual beli tu boleh berlaku boleh berlangsung dalam keadaan yang lancar, yang baik, yang harmoni. Tak ada ketegangan, tak ada pergaduhan yang boleh tercetus. Jadi gunakan bahasa yang baik. Okey? Kalau misal kata pelanggan tu tak puas hati dengan kita, dia datang, dia marah-marah dengan kita, sabar je. Gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang baik. Sebab apa? Kalau dia marah, kita marah, jadi apa tak jadi apa. Jadi kena sabar, gunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, mestilah jujur. Okey. Mestilah jujur. Kalau kita jujur, kalau kita tak suka menipu, yelah, kita jujur lah, kita cakap benda yang betul. Okey. Orang akan suka dengan kita. Lebih-lebih lagi peniaga ni, bila kita jujur, kita tak menipu, pelanggan suka datang kedai kita. Sebab dia tahu apa yang kita jual tu semua benda yang baik-baik. Okey, apa yang kita cakap tu semua benda yang jujur, benda yang tidak menipu. Jadi pelanggan suka datang kedai kita, dia akan datang sentiasa. Okey? Macam tu. Jadi kena jujur, jangan tak jujur. Nabi sendiri jujur dalam berniaga. Okey? Nabi jujur dalam niaga. Jadi bila kita nak meniaga ni meniaga satu sunnah. Berniaga merupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila itu jadi sunnah, janganlah kita kotorkan sunnah tu dengan perkara yang tak baik, seperti menipu dan sebagainya. Kita ikut cara Nabi berniaga. Nabi berniaga jujur, amanah, okey, tidak menipu, membantu orang dalam berniaga, okey, bersedekah dalam berniaga. Kita ikut cara Nabi.
Okey, jadi yang kesembilan yang paling penting adalah jujur. Okey, bila kita jujur, insya-Allah, okey, perniagaan kita akan dapat dijalankan dengan baik. Allah redha, rezeki kita halal. Okey. Rezeki kita bertambah maju. Sebab apa? Kita jujur. Okey, baik. Jadi itu dia 9 adab berjual beli. Okey, ingat yang pertama mesti niat kerana Allah Taala, yang kedua mulakan dengan bismillah, yang ketiga beri layanan yang mesra atau baik, yang keempat utamakan pelanggan, yang kelima tidak ada penipuan, yang keenam sabar. Okey, yang keenam sabar. Yang ketujuh utamakan kebersihan dan kualiti. Yang kelapan gunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Okey, dan yang terakhir yang kesembilan kita mesti jujur dalam berniaga. Faham? Okey, baik. Jadi Ustaz rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah, okey, yang pertama Ustaz nak awak hafal pengertian jual beli ini. Okey, jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Hafal pengertian ni, okey, kemudian salin di dalam buku tulis. Okey. Pastikan tulis tarikh, hari, mata pelajaran dan tajuk dia adab berjual beli. Okey, itu yang pertama, pengertian. Yang kedua adalah adab berjual beli. Okey, Ustaz nak awak hafal ke-9 adab berjual beli ni. Okey, hafal 9-9. Bila dah hafal, salin semula di dalam buku tulis masing-masing. Okey, bila kita hafal, insya-Allah kita akan ingat. Bila kita ingat, insya-Allah kita akan buat dalam kehidupan seharian kita. Okey, macam tu. Jadi bila kita praktikkan, bila kita melakukan adab-adab ketika berjual beli ni, okey, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Okey, barang yang kita beli semuanya baik-baik. Okey, kedai yang kita masuk tu adalah kedai yang baik. Okey. Baik. Okey, Ustaz rasa itu saja pada hari ini. Jangan lupa hafal pengertian dan salin adab berjual beli. Okey, dan hafal juga adab berjual beli. Okey, dua perkara yang awak kena buat. Yang pertama, hafal pengertian. Yang kedua, hafal adab berjual beli. Kemudian salin di dalam buku tulis. Okey, buku tulis apa? Buku tulis akhlak. Okey. Okey, baik. Ustaz sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa di masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.